Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Baik, kita tengok sekejap kawan-kawan kita. Okey, tak apa. Kita tetap start macam biasa ya. Sekejap lagi mungkin kalau kawan-kawan kita masuk, biarlah dia masuk, tak ada masalah. Okey, yang terlepas macam biasa dia boleh ikut rakaman kita lah ya. Nanti saya akan post kat YouTube lepas inilah. Okey, saya harap kamu boleh dengar saya ya. Boleh je ko. Alright, okay. Kita ringkas-ringkas saja, tak banyak pun hari ini ya. Kita sambungan daripada tajuk minggu lalu. Okay. Sekejap saya kongsikan paparan saya. Okay, sebelum kita tengok tajuk kita hari ini, sekejap ya. Mana tajuk kita hari ini? Okey, sebelum kita tengok tajuk kita hari ini, kita tengok dulu sekejap semakan tugasan yang lalu. Tengok dulu sekejap. Tugasan yang lalu ada beberapa orang hantar tugasan. So, kita tengok dekat skrin ni Divya. Divya dah hantar tugasan dengan saya. Sekejap, sambil-sambil tu saya accept. Okey, kita semak dulu. Ini Divya dah hantar tugasannya. Okey, Divya buat lengkap. Okey. Baik, yang kedua hantar tugasan dengan saya, Nabil Ikwan. Nabil Ikwan juga dah hantar tugasan, tapi saya rasa Nabil dia dah buat, mungkin dia ada yang tertinggal sikit lah saya rasa. Nombor 14, 15, 16, tapi tak apa, nanti Nabil boleh sambung sahaja di dalam buku tulis Okey, kemudian yang hantar lagi tugasan dengan saya, Bavitra. Bavitra juga dah hantar. Okey, semua soalan dah jawab. Okey, ni yang minggu lalu punya tugasan Okey, kawan-kawan yang lain yang belum hantar tugasan masih boleh hantar melalui link yang saya dah berikan itu, ikut minggu-minggu punya lah. Kalau minggu lalu cari link minggu lalu lah untuk hantar tugasan. Kalau hantar tugasan saya boleh buat saya makan Yang tak hantar tugasan saya tak boleh buat apa-apa Saya harap kamu boleh hantar tugasan kamu supaya kita sama-sama boleh lihat. Saya boleh buat saya makan. Kalau ada yang tak betul, kita boleh betulkan Okey, untuk tajuk hari ini kita terus saja kepada tajuk hari ini. Kita lihat tajuk hari ini kita sepatutnya nak masuk 3.1.3 3.1.3. Sebelum tu, kalau kamu ada buku tulis dengan kamu, kita nak masukkan indeks dekat sini Kita nak tulis di bahagian indeks ni. Okey, kamu pun boleh tulis juga, kita buat sama-sama bahagian indeks ni sekarang. Okey, kita kena tulislah ni supaya senang untuk kita ikut nanti. Kita sekarang ini bilangan ke 1, 2, 3, 4, 5, minggu ke-7. Hari ini 2 Mac. Okey. Tajuk kita adalah 3.1.3. Okey, tajuk kita 3.1.3. Tengok sekejap tajuknya tadi. Nama tajuk kita adalah this one. Mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey. Tulis kat sini Okey, mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Saya harap kamu pun tulis bahagian indeks ini supaya kita mudah untuk kita ikut kelas kita lah, supaya kita tahu kita tak ketinggalan
Okey, kita terus saja kepada tajuk kita. Mana dia? Cari dulu. Okey, ini dia. Okey, seperti biasa, kita akan tetap juga buat nota dan soalan 2 in 1 lah ya. Kita akan buat nota dan soalan 2 in 1. Soalan saya tak banyak hari ni, saya ada 8 soalan sahaja. So, kita sama-sama tengok lah ya. Satu persatu kita tengok sini. Soalan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, selesai. Kita ada 8 soalan sahaja untuk kita selesaikan tajuk ni. Tajuk ni juga dia mungkin ada amali satu. Mungkin kita terpaksa KIV dulu amali lah, sebab sukar kita nak buat amali dalam sesi PDPR begini ya. Kita cuba untuk habiskan teori-teori dahulu. InsyaAllah nanti kita bersemuka pada bulan hadapan kita boleh buatkan dia punya amali dia. Okey, baik, saya pantas-pantas sajalah hari ni ya. Kita ringkas-ringkas saja. Sambil-sambil tu kawan-kawan kita yang belum masuk, sekejap lagi yang dah masuk tu, yang masuk lewat tu dia boleh tengok rakaman lah. Macam biasa kita ada rakaman juga hari ni. Baiklah, kita terus pergi kepada tajuk kita. Okey, 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, penerangan saya sambil-sambil jawab soalan Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kita lihat soalan pertama, dia tanya kita, apakah kepentingan promosi? Seperti biasalah kita diperkenalkan dengan banyak perkataan-perkataan ni. Okey, istilah-istilah baharu. Kita lihat yang pertama ditanya kita, apakah kepentingan promosi? Okey, tag warna merah. Okey, di dalam note buku teksnya. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 139. Siapa yang ada buku teks fizikal, kalau tak ada pun saya dah ada dalam note saya di sini. Okey, dia bagi tahu kita apa? Promosi penting untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Simple lah, kamu pun faham dah kan? Tahu dah promosi banyak kita tengok iklan-iklan ni. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan iklan sahaja. Okey, mengenal pasti reka bentuk pengiklanan. Okey, jadi promosi tu biasa kita lihat di sekeliling kita. Jadi antara lain tujuan dia penting untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Kalau kita sebagai pembuat produk, kalau kita tak bagi tahu kepada pelanggan kita, kita tak ada iklan, kita tak maklumkan kepada orang, bagaimana orang nak tahu produk kita kan? Mana orang nak tahu kita jual sesebuah barang itu? Jadi di situlah kita kena buat promosi, iaitu memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Jadi setiap orang yang ada produk dia ingin jual, dia mestilah buat promosi agar masyarakat tahu yang kita ni menjual sesuatu jenis produk itu. Okey, itu soalan yang pertama. Kita terus sahaja soalan yang kedua. Kita tengok di sini. Okey, soalan kedua tag warna hijau ya. Terdapat 4 jenis promosi, iaitu ada 4 jenis. Saya macam biasalah saya buat dalam bentuk peta buih begini. Kamu boleh ikut saya, tak ada masalah. Kalau kamu nak buat cantik-cantik, nak warna pun boleh. Okey, tapi kalau kamu nak ringkas, kamu nak senaraikan 4 jenis promosi pun kamu boleh buat senarai. A apa, B, terus tulis sahaja pun boleh, tak ada masalah. Okey, kamu nak buat list begini pun boleh. Okey, tapi dalam contoh saya ni saya tunjuk dalam bentuk peta buih lah. Okey, mana-mana saja yang kamu rasa selesa. Okey, baik, kita lihat jawapan bagi soalan kedua ini. Okey, kita lihat. Kawan-kawan yang baru masuk, kita baru start saja ya. Saya sekarang ni pada soalan kedua. Terdapat 4 jenis promosi, iaitu kita lihat di muka surat sebelah dengan tag berwarna hijau. Ini dia. Okey, terdapat 4 jenis promosi, iaitu yang pertama pengiklanan, yang kedua promosi jualan, yang ketiga jualan langsung, yang keempat publicity. So 4 jenis promosi. Jadi nampak di sini promosi ni bukanlah terhad kepada pengiklanan semata-mata. Sebenarnya dia ada banyak jenis. Pengiklanan pun promosi, promosi jualan pun promosi, jualan langsung pun promosi, publicity juga
sebagai salah satu langkah promosi. Yang penting promosi ini tadi dia nak memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Janji pengguna tahu ini adalah produk kita. Itu pun dah dipanggil sebagai promosi. So dia ada banyak jenis lah. 4 jenis. Sekejap lagi kita tengok dengan lebih lanjut. Mungkin bagi lebih detail untuk setiap satu tu. Okey, baik, saya terus sahaja. Soalan seterusnya, soalan yang ketiga ya. Soalan yang ketiga, kalau tengok note saya ni dia pergi ke muka surat seterusnya, tetapi kita punya jawapan masih lagi di muka surat 139 ya, masih lagi di muka surat 139 sama je. Okey. Soalan yang ketiga sekarang ni. Okey, kita perhatikan soalan ketiga. Kita tengok di sini. Apakah maksud pengiklanan? Okey, apakah maksud pengiklanan tu? Memanglah kita tahu iklan-iklan lah. Kita katakan selalu kita tengok dekat TV ada iklan, dekat social media ada iklan, semua tempat ada iklan. Dalam YouTube ada iklan, dalam Facebook ada iklan. Okey. Dalam WhatsApp pun ada iklan. Jadi apakah sebenarnya maksud pengiklanan ini? Kita lihat soalan nombor 3. Tag saya warna orange ni ya. Okey, dia bagi tahu kita. Okey. Pengiklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasar. So itu takrifan daripada kita punya buku teks. Dia bagi tahu pengiklanan bermaksud. Ada kawan tanya soalan. Sekejap saya tengok. Cikgu, tajuk kita adalah 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan bagi yang baru masuk 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Boleh rujuk buku teks muka surat 139. Okey. Baik, lagi sekali tadi kita sekarang ini pada soalan yang ketiga ya. Kalau kamu perhatikan note saya, okey, dia tanya apakah maksud pengiklanan. Kita lihat takrifan daripada buku teks seperti biasalah apabila melibatkan maksud-maksud ni, kita tak boleh memandai-mandai ayat sendiri ya. Sebab di dalam peperiksaan dia akan merujuk kepada maksud daripada buku teks. So, apa maksud pengiklanan? Pengiklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi. Okay, dia bukan cerita pasal maklumat peribadi dan dia ditujukan kepada golongan sasaran. Jadi pengiklanan ni dia mesti bercerita tentang sesuatu produk. Apakah produk yang kita nak jual? Kalau kita nak jual kasut, kita akan buat iklan berkenaan dengan kasut lah. Okay? Kalau kita nak jual makanan, satu jenis makanan, kuih ke apa ke, jadi kita kena iklan lah berkaitan dengan produk kita itu. So itu maksud pengiklanan. Baik, itulah tadi soalan nombor 3. Kita teruskan sahaja. Soalan nombor 4. Apakah tujuan pengiklanan? Apa pula tujuan dia? Maksud dah tahu. Nak tengok tujuan pula. Kenapa? Ya, apakah tujuan pengiklanan? Kita tengok tag berwarna hijau. Pengiklanan bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan. Nampak ni, boleh jadi produk, boleh jadi perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Jadi tujuan dia tadi adalah untuk memberitahulah, ya, mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu, sama ada produk. Kalau produk, boleh jadi perkhidmatan, okey, mengiklankan perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Dia nak bagi tahu berkenaan dengan penajaan. Okey, mungkin dia nak dapatkan publicity lah ya. Jadi itu juga mungkin antara lain tujuan untuk pengiklanan. Jadi pendek kata,
daripada pengeluar ataupun yang orang yang buat itu, dia nak bagi tahu kepada siapa yang buat produk tu, dia nak bagi tahu pada pelanggan-pelanggan dia lah. Okey, baik. Itu tadi soalan 4, tujuan pengiklanan. Seperti biasalah, ini maksud-maksud ni memang kita terpaksa ambil daripada buku teks ya, seperti yang kamu pun sedia maklum lah ya. Okey, baik. Okey, nombor 5 berbeza sedikit. Okey, nombor 5 berbeza sedikit. Saya dah ringkaskan maklumat-maklumat yang berikut ini, okey, dalam satu buah jadual. Okey, dalam sebuah jadual begini. Jadual ini kamu boleh lihat di dalam note yang saya dah berikan ya. Apa saya nak? Saya nak kamu salin jadual ini kerana saya dah ringkaskan sedikit maklumat-maklumat berikut. Dalam buku teks dia dah kategorikan maklumat-maklumat ini, iaitu jenis iklan ya. Tetapi kategori itu kita tak berapa nampak dia terlindung ayat-ayat dia dalam perenggan yang panjang. So saya dah ringkaskan dia. So saya kategorikan dia mengikut kategori yang dah diberikan oleh buku teks. Okey, baik, kita lihat ya. Nombor 5 ni apakah maklumat yang diberikan untuk soalan nombor 5. So saya masih tulis soalan lah, tetapi sebenarnya saya nak kamu salin jadual ni. Okey ya, kita lihat ya. Dia kata kita apa? Kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan. Di dalam buku teks muka surat 139, kaedah reka bentuk pengiklanan dia terus saja senarai kepada kita. Kita tengok ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kaedah reka bentuk pengiklanan, iaitu matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang, dan akhir sekali gambar pegun. Dia bagi kita 7. Okey. Kemudian ketujuh-tujuh kaedah reka bentuk ni sebenarnya dia ada kategori. Kategori dia sekejap lagi saya bacakan ya. Dia kategori dia dekat sini dia tulis. Dekat info Bestari ni. Okey. Jadi nak nampak susah nak nampak. Jadi saya dah ringkaskan dia buat dalam bentuk jadual begini supaya kamu terus nampak. Kaedah reka bentuk pengiklanan yang ada 7 tadi tu sebenarnya dia termasuk di dalam 3 kategori. Kategori pertama dia panggil jenis iklan penerangan. Kategori kedua jenis iklan memujuk. Kategori ketiga jenis iklan mengingat. Okey, kita lihat satu per satu ya. Jadi sambil-sambil saya buat penerangan ringkas. Kita tengok kategori pertama, iaitu jenis iklan penerangan, iaitu matlamat produk dan juga penyampaian fakta. Apa itu matlamat produk? Apa itu penyampaian fakta? Kita lihat sedikit penerangannya pada muka surat 140. Okey. Satu persatu kita tengok. Matlamat produk. Dia kata apa? Apa maksud matlamat produk? Iklan menggunakan matlamat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Pengeluar lazimnya menggunakan kaedah reka bentuk pengiklanan ini bagi memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Maksud dia, iklan ni ringkas sahaja. Okey, kalau dia menggunakan jenis iklan ini, dia akan letak produk kamu itu, produk kita, dan dia akan bagi tahu apakah kebaikan dia. Tak kisahlah produk tu apa. Kalau macam ini dalam contoh buku teks ni adalah kismis. Jadi dia bagi tahulah produk ni membekalkan tenaga, mengawal selera, membantu kurang risiko penyakit sebagai contoh. Okey. Ataupun kalau yang seterusnya, okey, dia masih dalam kategori dia iklan penerangan ya. Maksud dia nak menerangkan kepada pengguna apakah produk yang dia jual, apa nama produk dia bagi tahu, apakah kelebihan-kelebihan produk dia ya. Okey, itu. Menyampaikan fakta pun kurang lebih sama. Kita lihat di bawah ni. Menyampaikan fakta, dia kata apa? Iklan menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Lazimnya fakta yang disampaikan berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Okey. Jadi biasanya
Kalau iklan yang penyampaian fakta ni, ini produk dia sebagai contoh, dia bagi tahulah ciri-ciri dia, apakah ciri-ciri produk dia yang baik. Okey, apakah yang terkandung di dalam produk dia, aksesori dia apa. Maksud dia kalau pengguna beli, apa yang pengguna dapat. Okey. Kemudian dia juga biasanya kalau produk elektrik dia akan ada spesifikasi, berapakah voltan, kuasa, kapasiti. Dia cerita dengan sangat detail lah berkenaan produk dia. Dia bagi tahu fakta. Dan dia akan tonjolkan kelebihan-kelebihan produk dia. Okey, jadi iklannya begitu. Iklannya simple sahaja tetapi ada fakta. Jadi iklan ni boleh jadi dalam banyak bentuk lah. Boleh jadi bentuk macam kita tengok sekarang ni macam poster. Dia boleh jadi iklan di dalam TV, iklan bergambar, ya, dia macam-macam. Dia boleh jadi. Tetapi dia nak bagi tahu kita kepada apakah ciri-ciri produk itu. Kita dapat lihat, kalau kamu dapat lihat di televisyen biasa, kalau ada syarikat telefon yang mengeluarkan telefon jenis baru, dia akan cerita, oh telefon dia, kamera dia hebat, kamera dia bagus, skrin dia besar. Jadi dia ceritakan berkenaan dengan fakta-fakta produk dia yang baik. Okey, itu adalah kaedah reka bentuk pengiklanan. Jenis iklan penerangan, dia akan menerangkan kepada kita apakah kebaikan, kelebihan, ciri-ciri setiap produk dia itu, ya. Okey, matlamat produk, penyampaian fakta. Baik, kita lihat pula yang kedua, iaitu jenis iklan memujuk. Jenis iklan memujuk ini ada 4 jenis di sini. Demonstrasi pun di bawah kategori memujuk, perbandingan, kiasan atau ibarat, dan kenyataan merangsang. Okey, jadi 4 ini, semua ini di bawah kategori jenis iklan memujuk. Dia nak pujuk siapa ni? Dia nak pujuk pembeli lah, kita lah, pengguna, agar terpengaruh, seterusnya berminat untuk membeli produk mereka. Kita lihat sedikit contoh-contohnya. Okey, contoh di dalam buku teks adalah di muka surat 141. Okey, kita tengok ni. Ini semua adalah kategori jenis iklan memujuk. Okey, dia bagi tahu dah kita dekat sini. Kaedah reka bentuk pengiklanan bagi demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat dan kenyataan merangsang merupakan jenis bagi iklan memujuk. Nampak? Dia bagi tahu kita ni. Jenis bagi iklan memujuk. Iklan memujuk ialah iklan yang menonjolkan kelebihan sesuatu produk dengan tujuan untuk memujuk dan mempengaruhi para pengguna supaya membeli produk tersebut. So memang iklan itu direka bentuk untuk memujuk kita pengguna supaya kita terpengaruh dan ingin membeli produk keluaran mereka. Okey, kita lihat sedikit demonstrasi. Okey, ini yang jenis memujuk yang pertama. Okey, dia kata demonstrasi. Kita baca, saya bacakan sedikit pada kamu. Demonstrasi, iklan menunjukkan kelebihan dan cara mengendalikan produk dalam keadaan yang sebenar. Lazimnya, kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa secara langsung di hadapan pengguna. Ini biasa kita lihat di televisyen, betul? Yang paling hebat sekali buat demonstrasi ni biasanya daripada mana? Daripada, kalau dekat TV tu kita ada yang Go Shop, macam tu lah kalau di rangkaian Astro. Jadi dia tunjuk, kalau dia jual kuali tu dia tunjuk macam mana kuali dia hebat lah. Dia tunjuk demonstrasi sebenar penggunaan produk itu. Jadi dia buat demonstrasi bagaimanakah produk itu berfungsi. Jadi kita tengok pun tertarik, oh hebatlah produk ni. Jadi itu maksud dia kategori jenis memujuk tadi. Yang pertama iaitu demonstrasi. Jadi pengeluar ni dia demonstrasi produk dia supaya kita berminat untuk membeli. Baik, kita lihat lagi masih dalam kategori memujuk yang kedua, perbandingan. Okey, iklan menggunakan perbandingan antara produk baharu dengan produk yang telah lama berada di pasaran. Perbandingan boleh dibuat berdasarkan kualiti, masa reka bentuk, rasa dan fungsi berbanding produk lain. Okey, ini biasanya kita tengok banyak kalau macam ni lah. Iklan-iklan sabun pencuci ni biasa dia bagi tahu jenama X kurang baik.
Dia tak sebutlah jenama tu apa kan, tapi dia pakai nama jenama X yang kurang baik. Jenama dia lebih baik lagi, dia bagi tahu. Mungkin pakai sedikit sahaja sabun dapat mencuci pakaian dengan lebih bersih. Ataupun dalam contoh gambar kita ni, sabun basuh pinggan ya, mengguna sedikit sahaja pun cukup. Jadi dia bandingkan produk dia, apakah dia tunjuk kelebihan produk dia berbanding produk orang lain. Itu juga dalam kategori memujuk ya, perbandingan. Baik, kita tengok yang seterusnya, kiasan atau ibarat. Iklan menggunakan kiasan atau ibarat bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh oleh pengguna. Sekiranya menggunakan produk mereka, iklan ini boleh mempengaruhi pengguna secara psikologi. Okey. Jadi dia menggunakan perumpamaan, okey, di dalam iklan-iklan mereka, okey. Jadi macam ni dia tunjuklah ni hebat dia punya minyak enjin motosikal dia ni, gajah pun dia boleh bawa. Jadi begitulah, dia ada unsur-unsur humor sikit lah biasaannya. Jadi bukan apa dia masukkan unsur humor ni, jadi supaya bila kita tengok kita pun ingat, oh ini hebat ni, gajah pun boleh bawa naik motor. Jadi nak pakailah minyak ni power. Begitulah. Okay, niat dia. Jadi dia pujuk kita ya. Akhir sekali dalam kategori memujuk, iaitu kenyataan merangsang. Iklan menggunakan kenyataan merangsang supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Iklan ini biasanya digunakan untuk memujuk pengguna membeli produk tersebut. Okey, biasanya dia ada tagline yang merangsang. Banyak kan tagline iklan ni kan. Dia kata apa tu? Hilangkan minyak dengan kuasa 100 biji limau. Jadi banyak lagi lah kamu rasa kan. Jadi iklan yang susu baru-baru ni apa? Kalau Farm Fresh tu apa? Apa dia punya tagline dia? Dia kata, ini barulah susu segar. Dia kata kan. Jadi dia menggunakan kenyataan-kenyataan merangsang ini supaya pengguna ingat. Jadi bila pengguna ingat kenyataan-kenyataan merangsang ini, pengguna pun mungkin akan terpengaruh dan membeli produk mereka. So itulah dianya, saya patah balik kepada jadual tadi, 4 jenis iklan memujuk, iaitu demonstrasi, perbandingan, kiasan ibarat dan kenyataan merangsang. Okey, kita lihat jenis yang terakhir, iaitu jenis iklan mengingat, kategori gambar pegun. Okey, kita lihat penerangannya sedikit. Okey, yang terakhir ya. Baiklah, kita lihat di sini ya. Saya bacakan sedikit info ni. Kaedah reka bentuk pengiklanan bagi gambar pegun merupakan jenis bagi iklan mengingat. Okey. Iklan mengingat ialah iklan yang mengingatkan pengguna tentang sesuatu produk agar pengguna peka dengan kewujudan produk tersebut. Okey, jadi iklan yang ringkas dia hanya menggunakan gambar sahaja. Okey. Jadi kita baca sedikit sini. Gambar pegun. Iklan menggunakan gambar pegun sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Iklan lazimnya dipaparkan dalam media cetak. Jadi ini banyak digunakan dalam media-media bercetak seperti browser kan? Apa lagi? Surat khabar, majalah. Jadi di dalam iklan dia tu, dia tak tulis banyak-banyak pun. Dia hanya ada gambar sahaja, satu gambar. Tapi gambar tu dia tunjuk gambar produk dia. Okey. Jadi itu adalah bagi kategori gambar pegun. Jadi penting di sini kita tahu kaedah reka bentuk pengiklanan ada 3 jenis, iaitu jenis iklan penerangan, jenis iklan memujuk dan juga jenis iklan mengingat. Kalau jenis iklan penerangan, iaitu matlamat produk dan penyampaian fakta. Kalau jenis iklan memujuk, kaedahnya adalah demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat dan kenyataan merangsang. Kalau jenis iklan mengingat, kaedah reka bentuknya adalah gambar pegun. Itu 7 kaedah reka bentuk pengiklanan mengikut buku teks kita. Baik, jadi soalan saya ini, saya nak kamu salin saya punya
jadual ini. Jadual yang ringkas. Okey, kita dah buat banyak muka surat hanya dalam satu jadual ringkas sahaja. Baik, saya teruskan. Seterusnya, soalan ke-6, saya merujuk muka surat 143 ya. Okey, kita tengok dulu sedikit soalan ke-6. Okey, apakah maksud media pengiklanan? Okey, apakah maksud media pengiklanan? Okey, kita lihat tag warna ungu. Media pengiklanan ialah saluran, cara atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Okey, kita nak buat iklan. Tetapi media dia apa? Apakah media pengiklanan yang kita nak gunakan? Dia ada banyak media pengiklanan. Ya? Jadi itu maksud dia, media pengiklanan. Kita tengok apakah contoh-contoh media pengiklanan tu. Okey. Okey, jadi saya masih merujuk muka surat 143. Sebenarnya maklumat dia agak panjang. 143 dia bersambung dengan 144 dan 145. 3 muka surat maklumat dia ya. Tetapi maklumat 3 muka surat itu saya ringkaskan dalam bentuk jadual berikut, iaitu jadual soalan nombor 7. Okey, saya panggil dia soalan lah. Tetapi apa saya nak? Saya nak kamu salin jadual ini. Di dalam jadual ini saya dah ringkaskan maklumat daripada muka surat 143, 144 dan muka surat 145. Baik, kita lihat jadual ini, saya terangkan sedikit kepada kamu. Berkenaan dengan media pengiklanan tadi, saya kata ada banyak media pengiklanan. Okey, dia ada 3 kategori mengikut buku teks kita. Yang pertama, dia panggil kategori media cetak. Yang kedua, media elektronik. Yang ketiga, media sosial. Okey, saya fahamlah kamu paling hebat yang ini kan. Tetapi kita lihat juga semua. Ketiga-tiga kita lihat. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu media pengiklanan, media cetak. Okey, kita tengok media cetak. Contoh saya dah senaraikan di bawah ni. Dia bagi tahu surat khabar, majalah, browser, helaian edaran, katalog. Jadi pendek kata, semua benda yang printed lah. Semua benda yang berprint di atas kertas, kita panggil dia sebagai media cetak. Kita tengok contoh buku teks muka surat 143. Dia kata apa? Media cetak sering menjadi pilihan pengeluar sebagai saluran pengiklanan. Hal ini demikian kerana pengiklanan media cetak sesuai untuk pelbagai jenis produk dan pelbagai peringkat umur. Pengiklan melalui media cetak dilakukan melalui surat khabar, majalah, browser, katalog, poster dan lain-lain. Okey. Jadi sebenarnya ini sangat popular. Sebenarnya inilah satu-satunya antara media yang digunakan oleh manusia ataupun kita lah, masyarakat kita, sebelum teknologi internet dan media sosial ini membanjiri negara. Okay? Sebelum kita popular dengan internet dan sebagainya, memang iklan berada pada media cetak. Jadi apa yang dia gunakan? Dia gunakan surat khabar, dia gunakan majalah, okay? Jadi dia gunakan browser, helaian edaran ataupun flyers dia panggil, dan juga katalog. Jadi semuanya tengok pada kertas, ya. Jadi itu adalah media cetak. Kita tengok media pengiklanan yang kedua, iaitu media elektronik. Okey, media elektronik contoh dia yang diberikan kepada kita adalah televisyen, radio dan papan digital. Okey, di dalam buku teks contoh-contoh ini berada pada muka surat 144. Kita tengok sedikit media elektronik. Dia bagi tahu kita apa? Sebab kita nak bezakan sekejap lagi media elektronik dengan media sosial. Okey. Media elektronik dulu ya. Pengiklanan melalui media elektronik merupakan salah satu pengiklanan yang mendapat sambutan dalam kalangan pengeluar. Cara ini merupakan cara yang paling menarik dan berkesan bagi mempromosi barangan atau perkhidmatan. Media elektronik menggunakan lakonan
gambar, perkataan, suara, muzik untuk menjadikan iklan tersebut lebih menarik. Iklan jenis ini disampaikan melalui alat komunikasi media massa seperti televisyen, radio ataupun papan digital. Ini pendek kata, semua jenis iklan yang berada di televisyen, semua jenis iklan di radio, semua jenis iklan di papan digital. Papan digital ni tak banyak kalau di kawasan kita ni, di Kemunting saya tak pasti, macam tak ada. Tetapi di Taiping ada di jalan apa panggil tu? Jalan Taming Sari ke? Yang tengah-tengah tu kan? Kita nampak dekat traffic light tu, dia ada papan digital yang ditunjukkan kita iklan-iklan gambar dia berubah-ubah. Okey. Jadi ini adalah media elektronik. Semestinya iklan-iklan yang menggunakan televisyen dan radio ni bukanlah pengiklanan percuma, dia berbayar Tetapi disebabkan ramai penonton televisyen, kalau kita keluarkan iklan di situ, hampir satu Malaysia akan tahu berkenaan dengan produk yang kita jual. Jadi kalau satu Malaysia dah tahu produk kita, kemungkinan makin ramailah orang yang akan membeli produk kita. Jadi sebab tu di dalam TV banyak iklan. Okey. Baik, kita pergi media pengiklanan yang ketiga yang paling popular masa kini, iaitu media sosial. Contoh-contohnya adalah laman web, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, semua benda yang online lah. Semua benda yang online yang ada iklan tu, kita panggil dia media pengiklanan, media sosial. Okey, kita lihat contohnya. Merujuk buku teks muka surat 145. Okey, pengiklanan melalui media sosial, saya zoom sedikit. Merupakan salah satu strategi pemasaran yang amat berkesan, dia kata. Kemudahan internet di hujung jari membolehkan pengeluar menggunakan media sosial sebagai platform untuk memperkenalkan produk mereka di serata dunia. Antara aplikasi media sosial yang sering digunakan adalah Facebook, Instagram, blog dan lain-lain, dan banyak lagi lah. Saya rasa kamu lagi expert daripada saya. Jadi, kenapakah media sosial ini merupakan media yang paling popular untuk pengiklanan sekarang ini? Kalau sebelum ini media elektronik yang paling popular, tapi sekarang ini media sosial pula yang paling popular. Kenapa? Kamu rasa kenapa? Sebab sebab media elektronik dia bukanlah percuma. Nak masuk TV bayar bukan murah satu slot, satu iklan 2 minit sahaja dah bernilai beribu-ribu ringgit. Okey, tetapi pada media sosial kita boleh buat sendiri. Kita ada media sosial sendiri, kita boleh iklankan produk kita sendiri di sini tanpa menggunakan sebarang kita kata tanpa perlu bayaran. Jadi kita boleh iklan percuma, sebab itu dia sangat popular media sosial. Okey. Jadi soalan nombor 7 saya nak kamu tolong buat catatan jadual ini. Dia dah merangkumi maklumat untuk muka surat 143, 144 dan 145. Kita ringkaskan dia. Okey, soalan saya yang terakhir, nak habis dah, kita sikit saja. Soalan nombor 8. Okey, merujuk kepada muka surat 146 dan juga merujuk muka surat 147. Okey, kita lihat dia tanya kita apa? Terdapat 5 faktor pemilihan media pengiklanan. 5 faktor. Kenapakah seseorang pengeluar atau pencipta produk itu dia pilih media pengiklanan itu? Mesti ada faktor-faktor dia. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam biasalah saya buat peta buih. Kalau kamu rasa nak buat peta buih macam saya, dipersilakan. Okey. Kalau kamu rasa tak nak buat peta buih, kamu nak buat list, boleh. A apa? B, C, D, E. Tak ada masalah. Nak tulis ringkas begitu pun boleh. Okey. Saya buat peta buih sebab saya suka cara dia begitu. Macam yang saya bagi tahu, kita bagi usaha lebih sikit, mungkin kita boleh lebih ingat. Itu sahaja, ya. Okey. Jadi 5 faktor pemilihan media pengiklanan, kita lihat satu persatu muka surat 146. Yang pertama,
Jenis dan sifat produk. Okey, ini dia faktor pertama. Setiap produk akan diiklankan perlu sesuai dengan media pengiklanan. Contohnya, produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat tentang cara penggunaan penjagaan sesuai diiklankan melalui media elektronik atau media sosial yang berunsurkan demonstrasi. Produk barangan makanan, pakaian, buku pula sesuai diiklankan sama ada melalui media cetak atau media elektronik atau media sosial. Jadi dia kena tengok jenis produk kita. Ada produk dia boleh guna gambar pegun. Cukup. Guna gambar pegun pun cukup dah untuk iklan dia. Okey. Tetapi ada produk kalau dalam bentuk perkhidmatan dia sukar nak tunjuk dengan gambar pegun. Jadi mungkin dia nak tunjukkan dengan demonstrasi macam Go Shop tu. Jadi kita kena tengok jenis dan sifat produk. Ada produk yang sesuai kaedahnya lain. Setiap produk tu ada kesesuaian kaedah dia. Kita kena lihat adakah produk kita tu sesuai dengan kaedah pengiklanan yang kita pilih. Okey, kos pengiklanan. Okey, kita tengok kos pengiklanan. Pengeluar perlu mengetahui jumlah keseluruhan kos pengiklanan yang dipilih supaya sesuai dengan kemampuan dan saiz perniagaan mereka. Contohnya, perniagaan yang bersaiz kecil perlu memilih media yang berkos rendah, tetapi boleh memberikan pulangan yang menguntungkan seperti media sosial dan media cetak, iaitu browser dan helaian edaran. Okey, yang ni kos pengiklanan. Kita tengok media cetak, media elektronik, media sosial. Bukan semuanya percuma kan? Okey, macam yang kita tahu tadi. Okey, kalau media elektronik biasanya TV, radio, dia bukan free. Papan iklan dia bukan free. Jadi dia mesti berbayar. Jadi sanggupkah kita membayar kosnya? Adakah dia berbaloi dengan promosi yang kita lakukan? Sekiranya dia berbaloi, dia akan buatlah. Okey, tetapi kalau mungkin perniagaan kita kecil sahaja, kita pun jual di sekitar kawasan Kemunting sahaja sebagai contoh. Okey, jadi mungkin kita tak sesuai nak membelanjakan wang yang terlampau banyak untuk mengiklankan di TV. Satu Malaysia orang boleh tengok, tetapi orang tak boleh beli. Orang Kemunting je boleh beli. Jadi tak gunalah kan. Jadi di situ kita kena melihat kos pengiklanan kita bersesuaian dengan produk yang kita nak jual. Faktor ketiga, luas pasaran. Okey, luas pasaran sesuatu produk akan mempengaruhi jenis media yang akan dipilih. Jika produk bertujuan untuk dipasarkan ke seluruh negara, maka penggunaan media pengiklanan yang mempunyai liputan luas seperti radio, televisyen, papan digital, media sosial adalah yang paling tepat. Dia bergantung kepada keluasan pasaran yang kita nak jual. Macam saya cerita tadi, kalau nak jual dalam Kemunting sahaja, takkan nak masuk iklan dalam TV. Suatu Malaysia tahu kan. Jadi dia tengok kesesuaian dan luas pasaran. Kalau kita punya produk nak jual di seluruh Malaysia, semestinya kita terpaksa memilih iklan yang boleh satu Malaysia tahu. Sebagai contoh, masuk di dalam media elektronik lah, menggunakan TV ataupun radio ataupun media sosial pun boleh juga. Okey, faktor seterusnya, faktor keempat, sasaran pengguna. Pengeluar perlu memastikan media pengiklanan yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada kumpulan sasaran. Contohnya, alat solek dan pakaian wanita sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak seperti majalah wanita. Okey. Manakala barangan yang berkaitan dengan sukan sesuai diiklankan melalui media sosial dan media cetak seperti majalah sukan. Barangan permainan pula disasarkan kepada kanak-kanak sesuai diiklankan di media sosial dan media elektronik seperti di televisyen. Sasaran pengguna ni pun kita kena ambil tahu pada siapa kita nak jual produk kita. Kalau kamu lihat iklan di TV, dia berbeza-beza iklan dia ikut time. Kalau iklan yang mainan kanak-kanak ni, dia biasa keluar time-time cerita kartun. Sebab dia memang nak tarik perhatian kanak-kanak untuk membeli. Jadi dia dah kenal pasti dah, oh jam ni kanak-kanak akan tengok televisyen. Pagi sikit ada kartun, petang ada kartun. Jadi dia akan letak banyak iklan berkaitan dengan permainan kanak-kanak di situ. Okey? Jadi itu sasaran pengguna. Macam dia kata tadilah, kalau nak jual alatan solek dan pakaian wanita, mestilah dia akan pilih majalah wanita. Okey?
Kalau peralatan sukan, mungkin dia akan cari yang berkaitan dengan lelaki, dia akan cari majalah yang berunsurkan lasak sedikit sebagai contoh. Okey. Baik, faktor yang ketiga adalah faktor yang kelima yang terakhir adalah saiz perniagaan. Pengeluar yang mempunyai perniagaan bersaiz besar mampu memilih media pengiklanan yang lebih berkesan dan mahal seperti media elektronik, televisyen, papan digital berbanding dengan perniagaan yang bersaiz kecil. Ini biasalah ya. Kalau perniagaan kita kecil, kita pun iklan mengikut kemampuan kita. Okey, kalau perniagaan itu besar, macam Farm Fresh tu sebagai contoh, dia iklan satu Malaysia tahu ya produk dia. Iklan dia pun menaja rancangan-rancangan yang popular di televisyen supaya dia nak seramai mungkin rakyat Malaysia tahu kewujudan produk dia di Malaysia ini dan boleh beli dia punya produk. So kosnya pun tinggi lah ya. Dia bergantung kepada saiz perniagaan kita. Kalau kita berniaga yang kecil, mungkin di kawasan ini terhad di kawasan sekeliling kita saja, so kita pun mengiklankan untuk kumpulan sasar pelanggan di sekeliling kita sahaja. Okey, itulah dianya 8 soalan saya untuk minggu ini. Tak banyak pun, 8 soalan saja. Saya harap kamu boleh selesaikan 8 soalan saya ini. Saya dah compile-compilekan. Mungkin kamu perlu 3 ke 4 muka surat juga untuk selesaikan soalan-soalan ini. Okey. Macam biasa, buat tugasan, ambil gambar, hantar melalui link yang saya dah berikan tu. Okey. Kalau tak boleh melalui link tu, hantar kepada grup Telegram ya. Kalau kamu hantar tugasan, saya boleh buat semakan macam tadi. Ini saya dah buat semakan minggu lalu. 3 orang kawan kita yang hantar. Kalau kamu tak hantar, saya tak bolehlah nak semak. Tak tahulah. Kalau kamu salah dekat sini, kita boleh betulkan sama-sama. Okey? Itu saja tujuan dia. Okey, akhir kata sebarang soalan. Saya buka untuk soal jawab. Sebarang soalan daripada kawan-kawan. Nak on mic, nak tanya boleh, nak chat pun boleh. Saya tengok di sini. Okey, ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada tiga. Okey ya, saya harap kamu boleh selesaikan soalan. Walau bagaimanapun, kalau kamu masih ada soalan, kamu terus saja boleh tanya pada kita punya channel Telegram saya tu. Kamu boleh tanya soalan di sana, insya-Allah saya akan jawab. Okey. Jadi saya harap kamu boleh selesaikan tugasan dan kita sampai di sini sahaja. Okey. Hari ini jangan lupa isi kehadiran ya. Link kehadiran saya dah berikan di dalam post saya di grup kelas kamu, ada di dalam kita punya channel Telegram pun ada. Saya paste juga kehadiran di chat kalau bagi yang belum isi. So kita ada 4 orang kawan kita hari ni, tolong isi kehadiran ya. Okay, 4 orang kawan kita. Di chat pun saya ada masukkan link kehadiran juga. Okey. Saya rasa kita sampai di sini sahaja. Saya harap kamu boleh selesaikan tugasan itu. Kalau kamu dah isi kehadiran, okey, kita boleh jumpa lagi. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Alright. Okey. Terima kasih ya. Macam itu. Alright.